أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan berkat syukur mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimani rahmatullah alaih. Muka surat 189. Dan lagi bawah hujung. Qala musannif rahmatullah alaih, dan lagi berkata Syekh kita Sayyidi Muhammad As-Samman, yakni guru kepada Syekh Abdul Samad. Sayyidi Muhammad As-Samman itu pada akhir risalahnya, yakni di penghujung kitab dia tu, pada akhir risalahnya itu demikian, yakni seperti ini. Fallahu ya akhi ud'ullaha, dalam kitab saya ni dia tulis basirah, tapi saya rasa ada perkataan yang hilang, ala basirah. Ada ala tak? Ala jadi dalam cetakan saya ni tak ada ala. Jadi yang ada tu yang betul. Ud'ullaha ala basiratin wa murhum bizikrillahi nuqila ani sultan al-ashikin wa matlabil arifin maulana Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu bi'annahu idza ja'ahu qati'ut tariqi yaqulu lahu kul la ilaha illallah. وكذلك إذا جاءه شارب الخمر يأمره بذلك وكذلك إذا جاءه الزاني يقول له قل لا إله إلا الله فببركة لا إله إلا الله يتوب الله على عباده وأنت يا أخي mur an-nasa yaqulu la ilaha illallah sigaran wa kibaran aw hariman aw rijalan syubbanan aw syuyukha wa azhir kalimat at-tauhid wala alayka min qawli man qalahu bal yakunu fi zalika at-taraki wassalamu intaha akhiru risalati. Baik, artinya maka Allah Ta'ala, yakni
Sungguh-sungguh hai saudaraku, yakni kata Syekh Muhammad As-Saman, hendaklah kamu bersungguh-sungguh tuntut olehmu akan orang yang menjalani akan jalan tarekat, yang menyampaikan akan Allah Ta'ala atas penglihatan mata hati. Yang ni kata Syekh Muhammad As-Saman, hendaklah kamu pergi cari, tuntut ni pergi cari. Cari siapa dia? Orang yang menjalani, menempuh perjalanan tarekat yang boleh menyampaikan kepada Allah, yakni yang boleh menyampaikan kepada makrifat Allah, redha Allah dan seumpamanya. Jadi Syekh Muhammad As-Saman ni kata, pergi cari orang yang menempuh perjalanan tu, perjalanan yang boleh bawa kepada mengenal Allah. Pergi cari orang tu. Baik. Kemudian yang boleh menyampaikan kepada Allah Ta'ala atas penglihatan mata hati. Apa maksud atas penglihatan mata hati ni? Perkataan ala basirah ni, kalau diterjemah atas penglihatan mata hati, iaitu orang yang memiliki tahap keyakinan yang tinggi terhadap Allah. Yang ni maksud kata-kata Syekh Muhammad As-Saman ni, hendaklah engkau pergi cari orang-orang yang menempuh perjalanan tarekat yang boleh membawa kepada yang boleh menyampaikan kepada Allah, yakni yang boleh bawa sampai kepada mengenal Allah, boleh bawa sampai kepada redha-Nya, berasaskan kepada keyakinan yang dalam. Maksud carilah orang. Mereka ni menempuh jalan tu boleh bawa kepada mengenal Allah. Mengenal Allah gaya mana? Ala basirah. Mengenal Allah berasaskan keyakinan yang kukuh dan mendalam. Itu maksud ala basirah. Yang ini berasaskan pandangan mata hati. Bahasa mudahnya, yang boleh sampai kepada mengenal Allah pada tahapan keyakinan yang tinggi. Tatu disebut ala basirah ni, pandangan mata hati. Sebab kita hari ni dipanggil, keyakinan kita hari ni dinamakan ilmu yakin, yang mana kita melihat kepada dalil-dalil dengan pandangan akal. Hari ni kita, tauhid kita hari ni bukan tak ragu, sudah ada keyakinan, tapi tahap keyakinan kita panggil ilmu yakin, bertaraf ilmu. Apa kriteria dia tu, ciri dia tu? Iaitu kita melihat kebenaran dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu berasaskan pandangan akal kita. Akal kita terima, boleh percaya. Usuluddin panggil tasdik. Kita membenarkan, akal kita kata ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ni, iaitu tahap keyakinan yang lebih kukuh daripada itu, maka disebut sebagai ala basirah, iaitu orang yang dapat melihat kebenaran-kebenaran dalil-dalil tauhid ini bukan hanya sekadar pandangan akal dia, tetapi pandangan hati nurani dia. Itu dia, pandangan hati nurani dia. Maksudnya keyakinannya lebih kukuh, lebih mendalam, dan lebih teguh. Baik. Dan suruh olehmu mereka itu dengan membanyakkan zikrullah. Kemudian kata Syekh Muhammad As-Saman, suruhlah manusia ni, orang ramai ni, supaya memperbanyakkan zikir. Disuruh supaya memperbanyakkan zikir. Baik, sebab apa? Sebab apa disuruh memperbanyakkan zikir ni? Kerana telah dinukil, yakni telah dinakal, telah diriwayatkan daripada Sultan Al-Ashikin, Qutub Al-Arifin, Maulana Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maksudnya ada kisah, ada cerita yang dinakalkan, yang diriwayatkan, yang diceritakan daripada Syekh Abdul Qadir. Kalau Syekh Abdul Qadir ni jarang orang ada kenal lah. Kerana merupakan, dia bukan saja alim ulama, dia juga merupakan awliya yang sangat terkenal. Syekh Abdul Qadir ni terkenal, dia ni dari banyak aspek lah. Dia bukan saja seorang yang alim, tetapi Allah Ta'ala telah mengangkat kemuliaan dia tu
ke darjat kewalian ni dan dizohirkan alamat-alamat tanda-tanda kewalian tu dengan keramat-keramat yang cerita keramat Syekh Abdul Qadir tu tersebar merata tempat. Dan taraf penceritaan dia tu, periwayatan kisah-kisah keramat Syekh Abdul Qadir ni dikatakan bertaraf mutawatir. Maksudnya kejadian pelik yang berlaku melibatkan Syekh Abdul Qadir ni disaksikan oleh sejumlah orang yang ramai. Kemudian cerita tu pula disampaikan kepada sejumlah orang yang ramai. Jadi cerita ni bukan lebong lah. Bahasa mudah, bukan lebong. Antara satu kisah kita hari ni pemikiran orang kita hari ni cenderung ke arah nak menganggap perkara-perkara pelik ni macam lebong. Hari ni ke arah tu. Ke arah tu dah ni. Kerana rasional tinggi dah lalu, nak akal tinggi dah lalu, sehingga cerita-cerita pelik-pelik ni akhir ni lebih ke arah cerita dongeng hari ni. Itu dia. Mula-mula sebenarnya kalau kita perhatikan susu galuh silsilah pemikiran ni, sebenarnya target dia jauh lagi. Dia konsep cerita-cerita melibatkan manusia yang tidak maksum dulu ni. Cerita orang soleh, cerita awliya. Jadi dia kata ni dah masuk akal lah, dah munasabah lah. Bila manusia terima kemah mulai tu, dia naik sekali. Akhir sekali kaki mukjizat pun tolak lagi. Mukjizat pun boleh jadi orang akan tolak. Nabi Musa katok dengan tukar dia tu belah laut. Munasabah dah tu. Dia orang mikir, ya kata ni. Dia mula nak suruh masuk akal ni, tak boleh lah cerita. Dan itu pun sudah berlaku. Kisah bagaimana Allah Ta'ala memusnahkan tentera Abraha dengan burung ababil tu, bawa batu tu. Itu kisah real, bukan simbolik. Tapi kelompok-kelompok rasionalis ni sampai satu tahap rasa macam tak munasabah sangat ni, tak masuk akal sangat. Ada ke burung bawa batu? Kena atas gajah sampai kering macam kena ketik dia, macam kena makan dia ulat. Tak masuk akal sangat ni, jauh sangat ni. Mula mari gitu. Kau nak suruh nak tolak ayat Quran, dah nak buat mana? Mulalah reka takwil. Memang dalam Al-Quran tu ada yang majaz, ada yang hakiki. Jadi kisah ni ulama-ulama kita sudah menyatakan memang kisah nyata. Dia bukan sebagai majazi. Tapi oleh kerana nak dekatkan akal kita supaya boleh terima ni, nak tolak ayat Al-Quran. Benda jelas periwayatan mutawatir tak wani tolak sebut dalam Al-Quran. Akhir sekali buat cerita penjelas dia kata sebenarnya hak kena tu bukan burung bawa batu kena tu, itu sebenarnya sejenis penyakit. Sejenis penyakit macam kusta ke apa ke, akhir sekali jadi luluh daging-daging ni. Dia makan kau tu pula dah. Ni. Sini semua ni benda-benda nak tolak benda-benda ghaibiyat ni, perkara-perkara yang khawarikul adah. Sebab itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahawa adanya kharikul adah ni, perkara yang menyanggahi adat kebiasaan ni, sama ada dia menjadi mukjizat ke kalau berlaku pada Nabi, atau menjadi irhas kepada orang yang akan jadi Nabi, ataupun berlaku pada awliya yang dinamakan karamah, berlaku kepada ahli sihir yang dinamakan sebagai sihir dan sebagainya. Benda ni memang wujud nyata, dia bukan khayal, dia adalah nyata. Golongan yang menganggap benda ni sebagai khayal ni kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ni memang terkenal dalam sejarah orang yang meletakkan akal atas sekali. Jadi benda-benda yang tak secocok, tak sepadang, tak nak terima oleh akal, dia akan putar cerita, buat cerita supaya akal tu boleh terima. Itu gaya berfikir kelompok Mu'tazilah. Dan hari ni tanpa sedar, pikiran-pikiran ni, gaya ni, kaedah ataupun pendekatan ni sudah menyerap masuk dalam fikiran sebahagian kita ni, sehingga banyak kisah-kisah yang diriwayatkan tentang awliya dianggap sebagai dongeng, dianggap sebagai cerita kargo berlebihan dan macam-macam lah. Antara
kisah pelik Syekh Abdul Qadir ni, dia satu ketika dia nak ambil air semayang, nak ambil wudu. Tengah-tengah ambil wudu, tiba-tiba dia ambil teropoh dia, teropoh tu. Dia baling, dia pelekong. Ada orang tengok lah, tapi orang tak faham apa maksud dia. Dia pelekong dengan teropoh dia tu, terbang tak tahu mana teropoh. Jadi rupa-rupanya dalam masa yang sama berlaku satu kejadian. Seorang perempuan nak dinodai oleh seorang lelaki yang jahat, orang nak khianat dia. Teropoh dia katok kepala, pergi kena atas kepala tu, mati tak sekarang orang nak jahat tu. Dan macam mana boleh tahu cerita ni? Apabila rombongan perempuan ni pergi ziarah Syekh Abdul Qadir, bawa teropoh dia tu, baru orang tahu. Sebab benda ni berlaku di tempat yang berbeza. Syekh Abdul Qadir tengah ambil wuduk di Baghdad. Hak ni kisah ni antara riwayat sebut berlaku di Sri Lanka. Jadi kawan ni bawa ni, baru adu cerita. Jadi kisah ni berlaku, Syekh Abdul Qadir pernah lepor teropoh dia, kawan ni nak jumpa teropoh dia. Kena atas kepala dia, mati. Dan dikatakan perempuan ini masa nak orang nak buat jahat ke dia tu, dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul, berwasilah dengan Syekh Abdul Qadir dalam masa yang sama. Itu pengkaji-pengkaji sejarah dia temu buca cerita dia macam mana. Tapi kita hari ni kata masa apa tak masuk akal. Pelakon teropoh dekat-dekat kan, teropoh pun dah tak boleh kawan ni. Dongeng khoya. Itu banyak berlaku hari ni. Sebab tu nak beritahu bahawa, sebab tu saya sebut bahawa kisah perkara-perkara aneh yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir ni, taraf penceritaan dia tu, macam mana cerita tu disampaikan tu dari satu generasi ke satu generasi, tarafnya mutawatir. Maksudnya diceritakan oleh sejumlah orang yang ramai. Tu dia. Baik. Sekarang dinukilkan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini, orang kenal, saya saja sebut sikit tentang nama ni. Baik. Dengan bahawasanya apabila datang akan dia oleh orang yang merampas akan jalan. Benda pula merampas akan jalan ni, peropok lah. Bahasa Arab dia bagi qata'at tariq. Ni orang rampas jalan, nak rampas benda jalan. Jadi orang yang merompok di tengah jalan, perompok lah, senang. Maksudnya Syekh Abdul Qadir ni, dia didatangi oleh manusia yang beragam, yang bermacam-macam ragam. Orang soleh mari, ulama mari ziarah dia, golongan penguasa pun mari, raja-raja sultan pun mari, dan tidak kurang pula orang-orang jahat mari untuk mungkin ada tujuan macam-macam lah, tujuan untuk ambil berkat lah, itulah macam-macam. Jadi kisahnya bahawa Syekh Abdul Qadir ni, apabila adanya peropok-peropok datang mari ziarah dia, peropok ni kadang-kadang kita tahulah, dajal orang pun dia ada imam lagi, imam dia ada, maksudnya dia buat jahat pun imam dia ada, dia masih lagi ada kehormatan agamanya, masih ada lah. Tapi jahat tu jahat situ lah, buat uduh masih lah, dosa lah. Jadi dia ni bila peropok-peropok ni datang ziarah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir dah halau dia, dah ambak dia. Kalau kita tutup pintu, panggil jaga lalu. Memang kita memang tak tahan main benda-benda gini. Tapi Syekh Abdul Qadir tak. Apa yang dia buat? Maka mengata baginya, Syekh Abdul Qadir kata, ajar kepada peropok-peropok ni, kata olehmu, sebut olehmu, apa benda? Dengan membanyakkan la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir talqin ke dia, mengajarkan secara khusus kepada peropok ni, la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Tapi hari ni ada orang marah bila dia ajar. Saya mengambil kaedah ni daripada guru yang dahulu, ajar kepada orang-orang yang terlibat dengan teruji, terjatuh dengan terlibat dengan pengambilan dadah dan sebagainya. Maka guru kita ni pesan ajar supaya ajarkan dia supaya selalu menyebut la ilaha illallah. Tapi ada orang marah.
marah kata ajar pada orang tak sihat la ilaha illallah. Ni pedoman dia ni. Inilah yang pernah dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Tak boleh macam-macam alasan lah. Tak sesat berdoa lagi lah, itulah. Takkan nak tunggu habis tu baru nak sebut benda ni? Masuk akal tak? Jadi kalau kita tak cukup ilmu pun pergilah ngaji. Dalam masa yang sama, ini pesan Nabi. Pesan Nabi supaya menyuruh kita tajdid iman. Apakah kita nak tunggu boleh ilmu cukup lekat baru nak lakukan ini? Itu satu pedekan, satu kefahaman yang kita nampak. Wallahu a'lam lah. Kalau ada orang nak faham gitu, lah. Tapi nak khabar Syekh Abdul Qadir tak buat macam tu. Popok-popok mari, orang jahat mari, tu dia tu. Qul la ilaha illallah. Katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan perbanyakkan dia. Terus ditalkin, diajar kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab Nabi besar. Sebab Nabi besar. Jadi kawan ni bukan orang baik ni, popok ni mari ni. Bukan tok lebah mari apa ni bawa kelek kita ke bekas lubang, bukan, popok mari ni. Tapi terus diajar oleh Syekh Abdul Qadir, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, ditalkin, diajar kalimah ni. Sebab Nabi besar. Nabi besar apa? Jadidu imanakum. Tajdid iman kita ni kena perangat semua, kena baru, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, macam mana cara? Kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Cara macam mana? Maka Nabi pun beritahu kaedah dia. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Kau banyak mengucap kalimah tu, kalimah tauhid, kalimah iman, la ilaha illallah. Jadi kita nak ucap kalimah Nabi ni, tajdid iman ni adalah merupakan dasar. Iman kita ni nak jaga dia, itu asas, dasar. Nak jaga supaya jangan runtuh, nak jaga supaya jangan jadi apa ni, jangan lusuh, jangan rosak. Nak jaga dia tu. Dan cara Nabi ajar macam tu. Jadi apakah kita kena tunggu jadi alim dulu, tahu sebi-sebi baru nak buat begini? Kalau ada orang nak faham macam tu, silalah. Cuma nak kabarnya, Nabi suruh tajdid iman ini dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau kita ada kurang bab lain, baikilah. Kalau kita tak erti bab ni, tak sesat, pergilah mengaji. Tapi tidak menghalang semua itu daripada mengucapkan la ilaha illallah seperti yang diajar oleh Nabi. Tidak menghalang. Kalau kita tak erti bab lain, pergilah mengaji. Tapi kekurangan kita tu tidaklah menghalang kita untuk mengucapkan kalimah ini. Kerana Nabi pesan itu tujuannya tajdid iman, yang merupakan dasar, asas kepada keyakinan kita. Jadi bila kita ajar orang terlibat pengedadah ni dengan berzikir la ilaha illallah ni, seperti yang dipesan oleh Nabi, yang diajar oleh silsilah guru kita ni, ada orang marah, dia kata ajar ke orang gitu. Allah Akbar, macam-macam. Terserahlah masing-masing punya masalah. Sekarang tengok Syekh Abdul Qadir. Popok mari, popok. Bukan orang baik. Bukan ahli ilmu, bukan orang mengaji, bukan orang masalah, popok. Tapi itulah perkataan mula yang ditalkin dia. Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimah ini. Itu yang diajar. Maksudnya Syekh Abdul Qadir tak tunggu, mari dulu duduk aku sebulan mengaji dengan aku dulu, betul lagi ni baru ajar. Mula-mula sekali itu yang diajar. La ilaha illallah. Dan demikian lagi apabila datang akan dia orang yang minum arak. Orang minum arak tadi orang main kasar, rokok ni minum arak ni. Maksudnya main diri dia lah, minum arak mabuk. Arak ni pemabuk zaman dulu. Pemabuk hari ni sama macam saya kata tadi lah. Cuma arak dulu cair, arak ni berasak. Arak dulu cair, ada juga jenis cair, ada juga jenis setengah tu jenis cair, jenis berasak pun ada, jenis pakai telang pun ada. Arak zaman ni. Dulu minuman cair tu,
Jadi pakai cocok pun ada, arak zaman lah ni. Posisi sama. Jadi baik, kalau orang macam ni datang, apa yang dibuat? Tengok kata. Berdatang ke dia orang yang minum arak, pemabuk ni, orang yang hilang akal ni. Maka menyuruh ia akan dia dengan membanyakkan la ilaha illallah sama. Qul la ilaha illallah, ucapkan olehmu. Dalam kau ucap la ilaha illallah. Itu yang diajar. Ni mabuk ni, orang kaki mabuk ni. Bukan orang sihat, orang mabuk. Tapi itulah yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau kita kata nak tunggu dia sihat, dia alih pandai serba-serbi, itu cerita punya cerita, masing-masing punya cerita. Tapi nak khabar, inilah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Dan siapa dia Syekh Abdul Qadir? Siapa dia? Orang Syekh Abdul Qadir ni dari segi penerimaan ulama-ulama, dia bukan saja diterima oleh golongan ahli tasawuf, tapi kelompok-kelompok Ibn Taymiyah pun akui tentang kesolehan Syekh Abdul Qadir. Ibn Taymiyah ni banyak milih sikit. Tapi kalau di kalangan ahli tasawuf memang tak ada nafi dah, mereka tu menerima Syekh Abdul Qadir. Tapi Ibn Taymiyah sendiri yang agak terkenal kritikan di terhadap ahli tasawuf, dia pun akui kealiman, kewalian dan kesolehan Syekh Abdul Qadir. Tu dia. Dan demikian lagi apabila datang akan dia orang yang berzina, ni jenis pesan lain pula ni. Main tina pula ni. Mari jumpa Syekh Abdul Qadir. Apa yang disuruh? Maka berkata ia baginya, Syekh Abdul Qadir ajar dia, suruh dia. Kata olehmu membanyakkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini yang dinamakan talqin. Diajar secara direct oleh Syekh Abdul Qadir kepada orang ini supaya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ajar orang biasa tidak sebut gitu. Ajar orang biasa disebut membanyak ingat ke Allah lah, membanyak tahlil lah. Itu ajar orang biasa. Tapi kalau qul, ini talqin, pengajaran khusus yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir kepada orang-orang yang mari ini. Maka dengan berkat, ini dia tujuan dia. Maka dengan berkat menyebut akan la ilaha illallah, jadi taubat sekalian mereka itu. Dengan berkat, pertama sekali berkat kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, benda tu mari daripada Sultan Aulia, berkat orang tu lagi ni. Berkat daripada mulut orang. Mulut siapa? Daripada mulut Syekh Abdul Qadir yang orang kenal, soleh dan sebagainya. Capur berkat kalimah tu lagi, berkat orang soleh yang mengajarkan lagi, mereka bertaubat kepada Allah. Sebab tu zaman Syekh Abdul Qadir ni, antara kekeramatan dia, kita ni tengok keramat, orang kita ni tengok keramat, tengok benda pelik-pelik. Tetapi kita tak sedar bahawa keramat Syekh Abdul Qadir ni, antara keramat dia ni, ribuan orang bertaubat kerana dia. Bahkan ribuan orang daripada kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Ribuan orang yang bertaubat. Orang Islam dah yang buat jahat bertaubat puluhan ribu. Bukan ribuan tu, puluhan ribu yang sedar dan bertaubat kepada Allah. Yang bukan Islam tadi dari kelompok Yahudi dan juga daripada orang yang Kristian dan Nasrani itu, ribuan orang yang masuk Islam menerusi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Taubat sekalian mereka itu daripada pekerjaan maksiat mereka itu. Dengan berkat kalimah la ilaha illallah, berkat lagi talqin daripada Syekh Abdul Qadir, taubat mereka itu. Atas bersungguh-sungguh ia berbuat ibadat. Lepas tu jadi orang baik, jadi orang soleh dan sebagainya lah. Baik. Dan suruh olehmu, hai saudaraku, kata Syekh Muhammad Saman lagi, adalah suruh siapa dia? Kanak-kanak yang kecil, budak-budak.
budak-budak. Dan orang yang besar, tak kira budak kecil ke, kanak-kanak, budak-budak kecil ke, ataupun orang-orang besar dah ke, dan orang yang perempuan dan orang lelaki, sama ada orang puan ke atau orang lelaki ke, dan orang muda dan orang tua-tua, orang muda-muda dan orang tua-tua, sama ada orang tu muda ke ataupun orang tua ke, suruh apa benda? Suruh supaya mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang dipesan oleh Syekh Muhammad As-Saman. Baik. Dan zahirkan olehmu, yakni nyatakan, sebarkan terang-terangan. Maksudnya lakukan ini secara terbuka. Tak payah susu-susu. Secara terbuka, kata Syekh Muhammad As-Saman. Dan masyhurkan olehmu akan kalimah tauhid itu, yakni kalimah la ilaha illallah, yakni sebarkan dia, zahirkan dia, ajak orang ramai supaya selalu mengucap kalimah la ilaha illallah. Itu pesan Syekh Muhammad As-Saman. Yakni kalimah la ilaha illallah itu bersama-sama orang banyak, yakni ucapkanlah kalimah-kalimah ni dengan orang ramai ni, bersama-sama dengan orang ramai ni, secara beramai-ramai, ucapkanlah. Maksudnya seorang diri pun ucap, dalam ketika ketika dalam jemaah beramai-ramai pun ucap juga kalimah ni. Itu yang dipesan oleh Syekh Muhammad As-Saman. Maksudnya ucapkanlah kalimah ni ketika duduk berseorangan ke, atau ketika duduk berjemaah beramai-ramai, ucapkan kalimah ini. Sama ada di dalam zawiyah. Zawiyah ni bukan nama orang. Jadi zawiyah ni istilah yang dipakai oleh di setengah tempat, iaitu tempat yang khusus bagi ahli tasawuf beramal. Itu dia makan zawiyah. Dalam dunia Islam ni, tempat-tempat yang khusus yang digunakan untuk tujuan ibadah oleh ahli tasawuf ni banyak nama. Setengah tempat dipanggil zawiyah, setengah tempat dipanggil khanuqah, setengah tempat dia ada istilah-istilah lain lagi lah, panggilan-panggilan, tapi benda yang sama, iaitu tempat khusus di semacam surau lah, macam surau, tapi dia lebih khusus daripada surau lagi. Tempat ahli tasawuf ni beramal ibadah. Amam tu lain. Amam tu lain. Tanah ini untuk tujuan ibadah saja. Itu dia. Atau di dalam masjid, zawiyah ni tempat khusus, atau tempat yang terbuka dalam masjid, yang diucapkan la ilaha illallah. Atau di dalam rumah ke, dalam masjid ke, dalam zawiyah ke, dalam surau ke, disuruh supaya menzahirkan ucapan la ilaha illallah ni. Atau di jalan-jalan pun disuruh selalu mengucapkan la ilaha illallah. Atau di pekan, masuk dalam pasar pun disuruh ucapkan juga kalimah ni. Tapi kalau buat ni, kata orang gila. Hari ni orang kita buat, memangnya kena nampak dia orang. Tapi zaman dulu orang biasa begini, tak kisah. Gini oleh kerana tidak biasa, kalau ada orang buat, kata gila dah sekarang. Atau barang sebagainya tempat, ataupun tempat-tempat lain yang lain lagi lah. Jadi sangat disuruhnya supaya memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah ni, kerana banyak sangat fadilat, kelebihan dia, keutamaan dia. Baik. Dan jangan engkau hiraukan orang yang menegur akan dikau. Jangan heranlah orang kata benda-benda pun, orang kritik kata pun jangan heran. Awak dah tahu sudah. Nak kabarnya, kalau kita buat gini ni, ada je orang akan kata macam-macam. Ada je, dia nak lagi. Orang akan kata macam-macam, kritik lah, itulah. Kata Syekh Muhammad sama, jangan heran. Awak dah tahu je. Atau orang yang mengata akan dikau, jadi buat tak kisah, jangan biarlah. Kalau ada orang kritik, orang tegur, orang yang kata itu kata ini, jangan biar. Dan adalah yang demikian, tiada jadi kekuranganmu. Yakni bila ada orang kata, orang kritik itu bukanlah kekuranganmu, bukan menyebabkan kamu akan jadi kurang, kamu akan jadi aib dah.
Bila ada orang kata kita gini, awak tak tahu. Dan itu bukan satu keaiban. Tetapi padalah tu saya rasa mungkin kesilapan di sinilah. Tetapi pada yang demikian itu jadi meninggikan darjatmu. Kata Syekh Muhammad Zaman, bila orang kata orang kritik ni sebenarnya itu nak mengangkat darjat. Jadi sebab tu kata jangan heranlah orang kata benda-benda, jangan ambil hati lah. Nak kata itu, nak kata ini, jangan ambil hati. Yang penting yang kita buat tu apa sandaran ilmunya, apa sandarannya, buat je tu. Orang kata itu dia nak tutup mulut orang, kadang-kadang Allah Ta'ala nak mengangkat darjat seseorang ni, nak memuliakan dia. Kadang-kadang ada kalanya digunakan mulut orang-orang hendak berahi ke dia. Ada kalanya nak Allah Ta'ala nak angkat seseorang ni, antaranya mengisi mulut orang hendak berahi ke dia. Dengan mengisi mulut orang hendak berahi ke dia lah, orang kenal dia. Allah Ta'ala nak angkat dia. Itu yang disebut oleh penyair Arab. Saya teringat benda ni sebab masa mengaji Mesir dulu, kita mengaji tu kita sedap dengar ni, teringat-ingat sampai hari ni syair Arab ni. Kerana kita sedap dengar syair tu. Dia kata apa dia? Idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisan hasudi. Kita ingat apa ni? Sebab sedap. Makna dia tu kita rasa siku molek. Apabila Allah Ta'ala nak menzahirkan, memuliakan suatu kelebihan yang tersembunyi, benda tu baik, molek, tapi tutup orang kena ada tahu. Bila Allah Ta'ala nak angkat, nak zahirkan, nak sembunyikan, apa caranya? Atahalaha lisana hasudi. Dia akan jadikan, akan ada mulut-mulut orang hendak bahaya ke dia, duk kata-kata macam-macam ke dia. Jadi manusia ni tak bodoh belaka. Manusia tak bodoh belaka. Bila ada orang hendak berahi ni dikata macam-macam, ada orang terima bulat-bulat, tapi ada orang napih. Orang tapih. Maksudnya masyarakat ni taklah bodoh semua. Ada jenis orang dak cerdik tu dia kata apalah, orang kabur bakar selalu. Tu mana kodok masing-masing lah. Tapi tak semua orang gitu. Banyak juga orang bila dengar dia akan siasat. Ya kan? Dalam dia siasat tu dia akan kenal orang yang tak kenal tu. Jadi dengan sendirinya Allah Ta'ala zahirkan, masyhurkan orang tu dengan lisan orang tak suka dia. Dengan sendiri timbul. Jadi kalau ada orang kata duduk Syekh ni besar, awak dah tahu sudahlah. Orang kata asalkan orang kita buat tu adalah nasab ilmu dia. Kita mengaji molek, kita tahu benda tu. Orang nak kata kerja rima, nak kata apa-apa, biarkan. Tapi kita ni kadang-kadang tak tahan sabar kau. Orang kata kadang-kadang yang mari kau anginnya kadang-kadang. Itu kelemahan kita lah. Jadi kita kena betul sikit-sikit, kena baiki, kena luruskan perjalanan kita. Jadi yang demikian itu tiada jadi kekurangan yang itu tidaklah akan mengaibkanmu, menjatuhkanmu, bukan. Tetapi pada yang demikian itu jadi meninggikan darjatmu. Tapi sebenarnya itulah yang akan mengangkat darjat. Dan martabatmu kepada Allah Ta'ala dan menghimpunkan kepadanya. Ini mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang apa yang berlaku itu sebenarnya akan mengangkat darjat dan martabat di sisi Allah dan akan menghimpun, yang mendekatkan orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sejahtera atasmu. Ini sebenarnya ucapan daripada sejahtera atasmu ni. Ini merupakan ucapan penutup oleh pengarang kitab ni, Syekh Muhammad Saman ni. Bila dia selesai tulis tu, cerita Ina Kabar habis kepadanya tu je. Dan sejahtera ni sebenarnya ungkapan penutup kisah dia tu, penutup cerita dia. Bila dia mengarang nak berhenti dah tu. Jadi dan sejahtera tamu ni, ini cerita suku dah ni, penutup cerita dah. Wassalam tu habis cerita, selesai. Tu nak khabar. Jadi saya sebut tu, saya takut orang baca balik rumah aku pun dia pula dan sejahtera tamu ni tak faham, tak kait dengan ayat sebelum ni. Ni penutup cerita. Tutup buku lah. Risalah kat ujung dia habis. Baik. Dan lagi membanyakkan zikir Allah itu daripada amal
daripada segala tarekat ahli sufi. Yakni amalan membanyakkan zikir ni merupakan antara amalan utama dalam tarekat-tarekat ahli tasawuf. Maksudnya tarekat-tarekat ahli tasawuf ni yang ada dalam dunia Islam ni, antara amalan-amalan utama dia adalah membanyakkan zikrullah. Sebab apa? Kena tahulah sebabnya. Nah, inilah yang akan disebut oleh Syekh ni. Sebab apa benda ni dijadi keutamaan? Apa benda rahsia dia? Apa benda kelebihan dia? Ini akan disebut. Kita kalau tak tahu rahsia, kita tak nampak kelebihan. Orang yang tak tahu bab enjin-enjin ni, bab enjin kereta, dia tak kenal kereta, tak tahu enjin. Orang pergi pelak sutir, pada dia tak ada harga. Pelak sutir ni tak ada harga. Dia tak tahu fungsi dia apa benda. Dia tahu bawa kereta je. Pelak duduk kat mana-mana, tak benda pelak pun tak tahu. Cewis tokoh dia tahu saja je. Dia tahu benda. Tapi pada seorang pomeng yang tahu nilai yang dia ni, hak ni sangat berharga. Tak ada ni sutir, macam di besar mana pun, tolaklah. Sisi berapa pun, tak ada tu sutir, mungkin kena tolaklah kereta tu. Tayar baru ke, steering baru ke, tak ada tu sutir, bukan mu naik kereta, mungkin kena tolak kereta. Nak kabarnya. Jadi nilai yang sesuatu tu kadang-kadang kalau kita bukan ahlinya, kita tak nampak. Kita anggap benda tu saja sebab kita bukan bidang tu, kita bukan ahli benda tu. Tapi yang tahu benda ni benda tu nampak kecil, tapi bagi ahli dia tahu nilai dia. Maka zikir pun super juga. Kalau kita tengok dari kacamata yang lain, kita tak nampak penting lah. Amalan sunat je lah. Tak jawab pun tak apa, tak cari sangat pun tak apa. Tapi bagi orang yang tahu nilai yang dia ni, lain pandangan dia. Itu saya nak beri contoh. Yang terlebih besar daripada yang lain, amalan ni dianggap sebagai amalan yang paling utama, amalan yang besar, yang dianggap yang paling besar di antara amalan-amalan yang digunakan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau sudut pandangan orang yang bukan ahli tasawuf, dia akan pandang remeh sikit. Tapi bagi orang yang ahli bidang ni, tak pandang remeh. Sebab tu disebut macam ni. Dia kata yang terlebih besar daripada yang lain, yang ni amalan zikir ni berbanding amalan yang lain, hak ni dah besar sekali. Ni payah orang nak terima ni dalam tasawuf ni. Sebab dia kena tahu alasan-alasan. Benda macam ni Al-Ghazali pun, Imam Ghazali sendiri pun, bila orang tanya tentang amalan paling afdal, dia kata zikir. Tapi dia kata Imam Ghazali kerana dia ahli ilmu, maka dia tahulah masalah akal orang ni. Bila kata kita, mungkin orang ada yang nak terima. Amalan paling utama kata Imam Ghazali zikir. Tapi Imam Ghazali tahu dia sebab dia orang alim, orang tahu akal fikiran manusia ni. Dia kata cuma nak dapat tahu kedudukan zikir sebagai amalan utama ni, kena perlu pada ilmu yang dinamakan mukasyafah. Kalau ada ilmu ni, akan nampaklah kedudukan zikir sebagai amalan paling utama. Kalau tidak, tak nampak kelebihan amalan ni, kata Al-Ghazali. Baik, kerana inilah kata Al-Wali Al-Kabir Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli. Ibrahim Al-Madbuli ni, baik, dia kata dalam wasiatnya, yakni dalam wasiat dia yang telah dibukukan. Apa dia kata? InsyaAllah. Dan baca Arab je kot ni. Baik, apa dia kata? Wala tatruki zikra fa innahu umdatut tariq. Baru kita nampak sudut pandangan ahli tasawuf ni lain daripada sudut pandangan kita mengaji fiqh saja. Wala tatruki zikra fa innahu umdatut tariq wa akbaru minas salah fil wilayah wa asra'u fil fathi min sa'iril ibadat ولا يصل الحضرة إلا به ولا يحصل الكشف الكامل والخلاص إلا به وأكثر
min zikrillahi fa inna biha tanzilur rahmatu wa tazulun nikmatu wa tadhhabul qaswatu wa tazhabul qaswatu 'anil fasik wa takhmudu al amradu al batinatu wa tanqati'u al khawatiru syaitaniyatu wa tandafi'u al afatu wa yamna'u syaitana min rukubina wa fawaidu zikri la tanhasiru wa la yushrik ghairah atau wa la yushrak ghairuh. Intaha kalamu. Baik, artinya sedang molek ni. Kalau kita baca ni panjang. Nanti insya-Allah kita akan sambung huraian ni, terjemahan kata-kata Syekh Ibrahim Madbuli ni pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.